السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, hadirin, mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat meneruskan bacaan hadis yang berikutnya di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, tulisan karya susunan Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bab yang berikutnya selepas daripada bab bergurau dengan kanak-kanak, Al-Imam Al-Bukhari meletakkan atau membawa bab yang seterusnya, iaitu bab berakhlak dengan akhlak yang elok atau mulia. Kita ambil satu hadis daripada hadis-hadis yang dibawa. Kebanyakan hadis-hadis ini telah diulas dan telah dihuraikan di dalam kuliah-kuliah yang lain. Jadi saya mengambil satu dua hadis yang saya rasa mungkin perlu kepada huraian. Hadis-hadis yang lain mungkin telah maklum dan telah selalu kita baca dan kita ulang. Antaranya hadis Jabir bin Abdullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah." Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis yang kita tengok ataupun kita pilih pada pagi ini, iaitu orang yang paling dekat. Sesungguhnya orang yang paling hampir, aqrab. Ahab min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan, orang yang paling hampir. Yang pertama, orang yang ahabbikum, orang yang paling dicintai kepadaku pada hari kiamat nanti, dan orang yang paling hampir dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat nanti ialah orang yang paling baik akhlaknya. Itu apa yang disebut di dalam hadis Jabir bin Abdullah yang kita pilih untuk kita baca pada pagi ini. Kemudian hadis ni dia sambung balik, dia kata orang yang paling dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada sambungan kalau kita tengok di dalam hadis yang berikutnya, iaitu orang yang paling dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Wa inna min abghidikum ilayya wa ab'idikum minni yawmal qiyamah arthartharun wal mutashaddiqun wal mutafayhiqun." Orang yang paling dibenci dan paling jauh kedudukannya di sisi aku pada hari kiamat nanti arthartharun, orang yang banyak berbicara. Wal mutashaddiqun, orang yang bercakap memperlekehkan orang lain. Wal mutafayhikun, dan orang yang apabila dia bercakap dia meninggikan dirinya ataupun dia menyombong. Sahabat tanya, qalu ya Rasulullah qad alimna arthartharin wal mutashaddiqin fama al mutafayhikun? Qalu al-mutakabbirun. Wahai Rasulullah, kami mengetahui makna as-sartharun wal mutashaddiqun wal mutashaddiqin. Kami mengetahui orang yang banyak bercakap
dan orang yang apabila dia bercakap itu dia memperlekehkan orang lain. Apa pula yang dimaksudkan dengan al-mutafaihiqun? Kata Nabi, al-mutakabbirun, orang yang apabila dia berbicara dia sombong ataupun dia mengangkat dan meninggikan diri dia. Itu apa yang disebut di dalam hadis yang kita bincangkan atau kita bicarakan pada pagi ini. Pertama, tuan-tuan hadirin mukminin, hadis ni menunjukkan kelebihan orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik. Orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik. Orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik, berdasarkan hadis ini, mereka antara golongan yang dekat dan hampir kedudukannya di sisi Nabi SAW. Maksud kedudukan yang hampir ini, mereka akan berada bersama dengan Nabi SAW di dalam syurga pada tempat dan kedudukan yang sama. Ini apa yang disebut oleh para ulama di dalam menghuraikan hadis ini. Nampak? Golongan yang dekat dengan Nabi pada hari kiamat terdiri daripada beberapa golongan. Antaranya Ahlul Bait, ahli keluarga Nabi SAW. Antara golongan yang dekat dengan Nabi ini adalah ahli keluarga Nabi. Yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi, sesungguhnya orang yang paling hampir kedudukannya dekat berada bersama dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada aku. Ini juga antara golongan yang dekat dan hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Kemuliaan kita ni boleh duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni suatu ketinggian darjat, satu keistimewaan yang besar dan satu kelebihan yang tak mungkin dapat diraih dengan amalan-amalan yang biasa. Kita berada sebaris ataupun sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tengok juga antara amalan lain yang boleh mengangkat ataupun meletakkan kita bersama menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat di dalam syurga yang tertinggi, daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa orang yang menjaga, merawat dan memelihara anak yatim, dia akan berada di syurga bersama dengan aku. Kemudian Nabi mengisyaratkan jari tengah dan jari telunjuk, lalu Nabi merenggangkan keduanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Yang pertama tadi, orang yang akhlaknya baik, nanti kita ulas. Yang kedua, ahli keluarga, Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang yang banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, orang yang dekat dan berada menemani Nabi di samping, berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah kafilul yatim, orang yang mengurus dan menjaga anak-anak yatim, juga akan duduk dengan Nabi hampir dan dekat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lagi bagaimana dekatnya orang yang memelihara anak yatim dengan baginda pada hari kiamat nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan dua jari, iaitu jari tengah dan jari telunjuk. Nabi kata seperti ini. Sahal bin Sa'ad kata Nabi tunjuk macam ni. Maksudnya dekat, hampir dan bersama dengan Nabi di dalam syurga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Itu yang kelima kan. Berikutnya, orang yang hampir atau dekat setanding bersama menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, orang yang memelihara dua anak perempuan sehingga mereka dewasa, mereka akan masuk ke dalam syurga bersama dengan Nabi seperti ini.
Nabi mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi maksudnya orang yang memelihara dua orang anak perempuan sehingga mereka besar, diberikan apa yang mereka perlu, diberikan didikan dan sebagainya, mereka membesar menjadi seorang wanita yang salihah, wanita yang menjaga maruah dan agamanya, hasil daripada pengorbanan dan didikan kedua orang tuanya. Antara balasan dan ganjaran yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada mereka ini, mereka akan masuk bersama dengan Nabi, berdamping dengan Nabi SAW di dalam syurga. Bukan itu sahaja, mereka akan duduk dekat dengan Nabi SAW. Itu yang keenam. Berikutnya, siapa lagi yang akan duduk dekat dengan Nabi, hampir dengan Nabi SAW, seperti yang diriwayatkan daripada Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau tuan-tuan tak dapat jalan ni, tuan-tuan boleh pilih jalan yang kedua. Kalau tak dapat ruang yang kedua, peluang yang kedua, tuan-tuan ambil peluang yang ketiga. Daripada banyak pilihan ni, barangkali mungkin kita tak ada peluang untuk menjaga anak yatim. Kemampuan dan kebolehan kita itu terhad. Kita boleh ambil jalan yang ketiga, yang keempat. Maksudnya ada ruang yang banyak lah untuk kita beramal ataupun kita memilih salah satu daripada sebab yang mengangkat dan meletakkan kita pada diri Nabi SAW di hari kiamat nanti. Antaranya ialah di dalam hadis Rabi'ah bin Ka'ab, selain daripada amalan-amalan yang kita senaraikan tadi, daripada Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu an, dia menceritakan bahawa satu malam dia tidur dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi bangkit untuk salat tahajud. Aku menyediakan air untuk baginda berwudu. Aku sediakan air untuk Nabi berwudu. Kemudian aku bawa pergi kepada dia dan baginda berwudu. Setelah aku membantu dan memberikan khidmat kepada baginda Nabi SAW, baginda bertanya, apa yang engkau ingin minta kepada aku? Nabi ini dia nak balas balik pertolongan dan khidmat yang dibuat oleh Rabi'ah bin Ka'ab ni. Dia tanya dekat Rabi'ah, apa yang kau nak aku minta, apa yang kau nak aku bagi, ataupun ada tak apa-apa yang hajat yang kau nak sampaikan yang boleh aku bantu? Kemudian kata Rabi'ah, kalau kita tuan-tuan mungkin kita memikirkan soal-soal nak minta kesihatan ke, murah rezeki ke, kan, apa-apalah yang mungkin lebih menjurus kepada hal-hal keduniaan. Kalau kita diberi peluang untuk meminta atau memohon sesuatu yang mungkin Allah Subhanahu wa taala akan beri, mungkin kita akan lebih memikirkan dari sudut keduniaan, rezeki ke, kesihatan ke, kedudukan ke, apa ke. Tapi Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami ni, apabila Nabi kata dekat dia, kau nak minta apa, minta. Ada tak apa-apa hajat kau? Cerita mari. Kemudian tuan-tuan, apa yang diminta oleh Rabi'ah bin Ka'ab ni, dia kata, ya Rasulullah, aku memohon supaya aku diizinkan untuk berada di samping engkau di dalam syurga. Ini permintaan yang diajukan oleh Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab ni, dia kata, ya Rasulullah, aku nak minta satu perkara daripada engkau yang mana aku boleh duduk. Perkara tersebut ialah aku boleh berada di samping engkau, duduk bersama dengan engkau. Hadirin mukminin, kalau kita tengok cita-cita seorang yang beriman ni, yang paling besar, yang paling tinggi, barangkali tak adalah yang lebih kita minta selain daripada kita boleh berada bersama-sama dengan Nabi SAW. Hari ini pun kita tengok banyak orang-orang yang apabila dia diajar ataupun dia cerita ni, dia suka kongsi amalan macam mana nak jumpa Nabi SAW. Sedangkan kalau kita tengok, tak ada lah amalan-amalan yang khas
untuk kita buat nak jumpa Nabi SAW. Tapi memang kita tak nafikan cita-cita dan keharapan orang beriman ni memang dia nak jumpa Nabi. Kalau di peringkat dunia ni paling kuat dia boleh mimpi jumpa Nabi. Dia boleh mimpi jumpa Nabi. Yang tu kita tak nafikan. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari memang disebut kita boleh jumpa Nabi, boleh bermimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, syaitan tidak boleh menyerupai diriku. Sesiapa yang melihatku di dalam mimpinya, memang dia melihat aku. Kerana syaitan tak boleh menyerupai aku. Masalahnya apa? Seperti yang selalu kita sebut, apa dia tuan-tuan? Kita tak tahu yang mana the real face, wajah sebenar Nabi SAW. Syaitan tak boleh transform, tukar jadi Nabi. Dia tak boleh menyerupai muka Nabi yang sebenar. Dia tak boleh jadi macam mana Nabi yang betul. Tapi dia boleh menyerupai orang lain dan mengaku dia tu Nabi. Tuan-tuan mimpi semalam, ada satu laki-laki dia kata, ana Rasulullah, aku ni Rasulullah. Kita pun terkejut. Betul ke ni? Dia kata, ya, aku Rasulullah. Syaitan tak boleh menyerupai Rasulullah. Adakah betul? Kita nak kena tengok ciri-ciri dia. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kalau tuan-tuan tengok bab yang terakhir, ni yang tak ada kerja apa ni, hari Jumaat pilah mengaji di Masjid Alwi. Daripada kita duk buat apa tak ada apa ni, pi hari Jumaat pi mengaji dengan Datuk Mufti hari Jumaat Syama'il Muhammadiyah. Setiap hari Jumaat minggu yang ketiga. Kan? Pergilah dengar. Saya pun kalau ada masa saya pi dengar juga tentang diri Nabi SAW. Dan bagus kita pi hari Jumaat tu, bagusnya kebetulan kuliah tu hari Jumaat. Apa dia sebab? Apa kelebihan dia? Syama'il Muhammadiyah ni satu kitab Imam Tirmidzi, dia kumpulkan hadis-hadis tentang batang tubuh Nabi, tentang muka Nabi, rambut Nabi, uban Nabi, kulit Nabi, cara Nabi berjalan, cara Nabi makan, cara Nabi melawak, cara Nabi bergaul dengan isteri dia, semua cara Nabi, tentang Nabi saja. Tentang sifat Nabi, tinggi, rendah, kulit putih, hitam, rambut Nabi, uban Nabi, cara dia makan, cara dia minum, cara dia melawak, cara dia bergurau, cara dia bercakap, cara dia tidur. Semua Nabi. Bagusnya kuliah ni hari Jumaat pasal kita pun tumpang berselawat banyak. Nampak tak? Kuliah tu hari Jumaat. Sat lagi ada hadis menceritakan tentang rambut Nabi SAW. Sahabat kata rambut Nabi ni uban dia banyak ni SAW. Jadi kita duk sebut Nabi tu, duk baca hadis Nabi tu, tak secara tak langsung kita berselawat kepada Nabi SAW, yang mana hari Jumaat memang disunnahkan kita berselawat banyak pada hari Jumaat. Pi tuan-tuan, habis tu barulah nak pergi nak buat latih ke, nak pergi mana ke, apa semua ke, pi mengaji dulu. Syama'il Muhammadiyah. Bagus. Bab yang terakhir dalam Syama'il Muhammadiyah tu, apa dia? Dan bab yang terakhir dalam Syama'il Muhammadiyah ialah bab bermimpi Nabi SAW. Last chapter, bab mimpi Nabi. Mula-mula sekali cerita tentang Nabi ni muka macam mana, mata macam mana, telinga macam mana, apa semualah cerita tentang Nabi. Kedudukan Nabi apa semua lah mimpi Nabi SAW. Kan? Sebab tu kita tengok hari ni bila satu orang dia terlalu cinta, dia terlalu sayang, dia teringat, dia akan bawa pi ke dalam mimpi dia. Tapi pentinglah kita nak tahu wajah sifat Nabi tu, sebab kita bimbang orang lain, syaitan pergi menyamar jadi orang lain di dalam hadis tersebut, kan? Okey, jadi tuan-tuan hadirin mukminin, tentulah kita ada cita-cita nak duduk dengan Nabi SAW. Maka kata Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, dia kata Nabi SAW bagi tahu dekat dia,
jika ingin duduk di samping baginda, berdamping menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau memperbanyakkan sujud. Nabi kata kalau betul. Jadi tuan-tuan, kalau nak duduk dengan Nabi, bangkit dan berada dengan Nabi, duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemani Nabi, jadi orang yang akrab, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bagi tahu satu rahsia, telah bagi tahu satu cara, iaitu dengan memperbanyakkan sujud. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi memperbanyakkan sujud di sini membawa makna memperbanyakkan salat sunat. Jadi siapa yang rajin semayang sunat, banyak semayang sunat, dia akan bangkit di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hadis ini walaupun Nabi jawab kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, tetapi terpakai kepada semua umat dia. Tuan-tuan, orang kita ni kalau dia boleh, dia nak pergi duduk dengan VVIP lah kan. Dia boleh duduk tepi VVIP, dan VVIP susunan pula macam kita tahu ni, dia ikut apa? Dia ikut line up pangkat lah kan. Bunyi sahur. Sahur apa gitu je. Dia punya line up dia kena tengok orang yang paling senior. Tapi no, memperbanyakkan sujud. Alangkah baiknya tuan-tuan, apatah lagi kita berada di dalam memang bulan yang banyak sujud. Bulan ni memang banyak sujud. Sebab itu kita kempen pada tuan-tuan supaya perbanyakkan sujud bulan ni. Tuan-tuan ada peluang banyak bagi siapa yang free. Tuan-tuan boleh banyakkan salat. Umpamanya, tuan-tuan boleh salat, nombor satu, tuan-tuan cuba kira. Mari salat maghrib. Kita start daripada maghrib. Tuan-tuan mari maghrib, tuan-tuan mula dengan semayang masuk tahiyatul masjid. Kan? Kalau ada ruang, mungkin tuan-tuan boleh buat qabliyah. Lepas tu, tuan-tuan semayang maghrib. Kan? Lepas buka puasa, tuan-tuan masuk dalam masjid, tuan-tuan semayang sunat. Lepas tu semayang maghrib. Lepas habis maghrib, tuan-tuan semayang sunat dulu, baru pergi makan nasi. Kan? Ada orang dia takut habis-habis mayang maghrib pun duduk kena nak salam, tu imam lambat, dia sayau nasi habis. Ceritanya tadi dia main buka puasa, dia dah nampak nasi tu. Kan? Masjid kita makan cucuk lu. Dia pun makan cucuk, dia duduk tengok nasi tu. Sekali kalau aku lambat habis ayam ni ke apa. Dia pun kalut mayang maghrib lu. Mayang sunat lu, rugi Lepas kita mayang sunat maghrib, kita pun pergi makan. Masuk mai orang azan isyak. Kita salat dulu 2 rakaat sebelum isyak. Baina kulli azanain, Nabi SAW sebut, di antara 2 azan ada rakaatain liman sya. Ada 2 rakaat bagi siapa yang nak. Di antara azan dengan iqamah ada 2 rakaat bagi siapa yang nak. Jadi siapa yang nak sembahyang boleh. Jadi kita ambillah peluang ni. Bila azan dia, kita sembahyang 2 rakaat. Lepas tu kita sembahyang isyak. Banyak rakaat dah kalau kita kira berapa kali sujud dah. Kan? Banyaklah tu kira sendiri. Lepas habis isyak, kita bangkit. Tuan-tuan pun kalau tengok orang tak bangkit, suruh dia bangkit. Semayang sunat ba'diyah isyak. Ini dia duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia duduk. Nak tunggu tarawih. Salah lah kalau ikutnya. Rugilah, bukan salah, rugilah. Sebab dia telah lepas fadilat yang besar. Salat sunat ba'diyah isyak adalah salat yang sunat yang muakkad, yang sangat dituntut. Kan? Jadi kita pun suruh dia bangkit. Semayang sunat ba'diyah isyak. Abang dia bangkit lu semayang ba'diyah isyak ni bagus. Kan? Lebih besar daripada tarawih tu. Kan? Saat lagi dia silap faham, dia bangkit, dia balik. Pasal apa pergi balik? Lah kata tadi hak ni lebih besar daripada tarawih. Kan? Dah kita kata rugilah tak apa kan. Okey. Macam ni lah, yang ni bayar RM10, yang tu bayar RM5, kita pergi celapak buat hak bayar RM5, pergi tinggal RM10. Baik kita ambil 10, kita ambil 5, dapat 15. Kan? Nampak?
So kita sembahyang ba'diyah isyak, lepas tu kita sembahyang pula tarawih. Sembahyang tarawih pula, buat pula sekali dengan witir dengan tu imam. Siap sekali dengan witir tu imam. Okey, habis baliklah kita. Kalau kita larat, kita mampu pergi mana-mana masjid yang buat lagi tahajud. Sekarang ni yang kita tahu Masjid Alwi buat tahajud pukul 3. Eloklah kita balik habis pukul 10, pukul 11, 12, pukul 1, pukul 2. Kedua kita bangkit, siap-siap pergi Masjid Alwi pukul 3. Yang saya tahu lah masjid yang dah buat dah. Pergi, yang tu tahajud. Pasal kita dah tidur. Jadi nama dia tahajud. Jadi kita pergilah Masjid Alwi. Sembayang pula lagi 11 rakaat. Jadi kalau siapa yang dah buat witir, dia ikut tarawih saja. Dia jangan buat witir dah. Dia jangan buat witir. Dia buat mungkin 8, lepas tu cukup. Dia pergi buat tahajud lagi 8 rakaat. Lepas tu dia buat pula sekali dengan subuh. Selesai. Nampak tuan? Cantik. Jadi maknanya dia dapat sembahyang malam, dia dapat juga tahajud, dia tutup dengan subuh. Berapa rakaat? Ini kita pulun sikit lah, kan? Berapa banyak sujud yang kita dapat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian Nabi SAW, kita ringkaskan juga, Nabi SAW menyebut bahawa orang yang paling hampir dengan dia ialah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi orang yang paling baik akhlaknya ini memang mempunyai kedudukan yang besar. Antaranya, tuan-tuan tengok, innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajatas sha'im al-qa'im. Nabi kata, orang yang akhlaknya baik, dia boleh mencapai kedudukan orang yang rajin berpuasa dan rajin mendirikan salat malam. Nampak? Orang yang rajin sembahyang, rajin puasa ni, pahala dia banyak, kedudukan dia tinggi. Tapi kalau kamu tak mampu nak salat banyak, nak puasa banyak, kamu boleh buat satu benda yang boleh sama level dengan yang tadi. Nampak? Tuan-tuan dapat tak? Kalau kita rajin sembahyang, kita rajin puasa, lah. Tapi untuk kita nak capai kedudukan tu, katalah kita ni mungkin lemah, mungkin tak mampu, ada satu jalan lagi. Jalan dalam Islam ni dia banyak. Sebab itu hadirin mukminin, kita dalam bulan puasa ni pun banyak cara boleh buat pahala. Ada orang yang ada duit, buat cara ada duit, dia bagi untuk orang buka puasa. Tapi bukan semua orang ada duit. Kebanyakannya tak ada duit, kan? Bukan semua orang mampu nak bagi orang makan. Yang banyaknya orang yang nak makan, nak bagi makan tu tak banyak, kan? Jadi macam mana kita nak dapat pahala macam orang bagi bagi makan buka puasa ni, kan? Terutama wanita-wanita ni yang mungkin sebahagiannya tak boleh puasa, cuti, kan? Ada uzur. Jadi macam mana dia nak dapat pahala seperti orang yang berpuasa? Dia masak dan sediakan makan pada orang yang berpuasa, pahala dia sama. Sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Nampak? Jadi maksudnya, kalau kita tak ada duit nak bagi untuk berbuka puasa, tapi nak dapat juga pahala macam orang bagi makan orang buka puasa, kita boleh bantu majlis-majlis buka puasa. Mungkin kita mai awal sikit, tolong susun ke, tolong hidang ke, tolong basuh pinggan ke, tolong cuci ke, sama juga pahala. Sebab itu orang tanya Nabi, macam mana nak buat baik? Bagi sedekah. Kalau tak mampu, tolong orang bagi sedekah. Pertama, kau bagi sedekah. Kalau tak mampu, kau pergi tolong orang yang bagi sedekah. Jadi tuan-tuan yang membantu orang, yang menjamu orang makan ni, pahala dia sama. Yang ketiga, tuan-tuan, kalau tak mampu nak bagi duit sendiri, tak mampu nak pergi tolong orang yang bagi duit, tuan-tuan duduk diam-diam. Duduk diam-diam makan, yang tu pun dapat pahala. Bukan mai duduk pergi duduk pelekeh pula. Lauk apa ni, Tok Imam? Ini lauk ikan ya. Allah. Ikan ke? Ikan apa? Kan? Dia pula. Dah lah makan.
duit pun tak bagi kan, tolong pun tak kan. Yang duk sengak-sengak mai makan, dah orang tak dah makan free, tak payah duk komen banyak sangat kan. Yang ini dia komen buat rugi pahala. Lok ni ya, cucuk ni ya. Kan. Yang ni pun diajar oleh sebagai ustaz-ustaz juga, orang panggil makan tahlil duk komen banyak. Jadi orang belajar daripada dia kan. Kita jamu orang makan kan. Orang bagi apa kita makan rezeki. Tak mau kita sengak kan. Lagi satu tuan-tuan, bila kita buat mai kuih ni, kita tak payahlah duk makan seorang-seorang. Ini buka terpawai duk cak. Kawan yang sebelah tengok, wih sedap juga kuih dia. Nabi SAW ajar kita kongsi. Kalau kita duduk dalam meja tu, kalau meja tu ada 4-5 orang, buka share. Dia kata, rugi ya, saya buat 5 biji ni untuk saya seorang ya. Tak payah duk puasa lah kan. Apa puasa ni nak ajak supaya kita lapar, boleh share, boleh sedekah kan. Bawa apa-apa benda kita kongsi. Kalau kita tak mau share pun tanyalah, ini kawan tu duk tengok kan. Sampai kesudah dia tahan duk tengok apa ni. Kongsi. Satu hari sahabat tanya dekat Nabi SAW. Dia kata, nahnu na'kul wala nashba'. Kami makan tapi kami tak kenyang. Nabi kata, fala'allakum taftariqun. Dia berkata, nahnu na'kulu wala nashba'. Ya Rasulullah, kami makan tapi tak kenyang. Fala'allakum taftariqun. Barangkali ketika kamu makan tu, kamu makan seorang, tak kongsi. Dia berkata, na'am. Dia berkata, qalu na'am. Ya Rasulullah, betul. Nabi kata, fashtami'u. Kongsi. Makan. Kerana apa? Kerana bila turun barakah, kamu akan kenyang. Salah satu sebab kita tak kenyang ni, kita rasa tak cukup ni, kerana kita taftariqun. Kita kawai, hawa kan, kita tak share. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, masa kita buka puasa ramai-ramai ni, terujilah puasa kita. Sabar kita, fikir orang lain. Puasa ni kan ustaz-ustaz duk ajak kan, duk ceramah tak berhenti, berbuih mulut-mulut. Puasa ni nak habaq suruh kita rasa orang lain susah, nak suruh fikir orang lain sama, nak bagi rasa keperitan orang lain. Kan benda tu duk ulang motivasi sampai tak ni merah telinga-telinga duk dengar. Puasa ni kita nak bagi kita rasa orang lain susah, orang lain lapar macam mana, orang lain tak makan macam mana. Tapi bila mai buka puasa, macam kita tak fikir orang pula. Cedok macam kita seorang nak makan. Kutip cucuk macam tak ada orang lain nak makan cucuk tu. Jadi tak apa yang puasa berjam-jam tadi ni. Kan? Tak ada apa kesan. Tak ada raya lagi. Baru buka puasa. Pasal itu kadang-kadang tuan-tuan, malulah kita dengar berlaku pergaduhan di tempat berbuka puasa. Ni berkelahi di tempat buka puasa, berebut makan. Depa kata AJK kawal, sembunyi gulai nak bungkus bagi kat depa. Ni hampa ni puasa apa ni? Malu kat Cina. Cina puasa tak ada hingat, tak ada berebut makan pun. Ni kita nak kena sebut juga. Bukanlah di masjid ni okey makmul alhamdulillah. Tak ada. Yang ni saya nak sebut, kadang-kadang puasa kita lebih kepada adat istiadat dia. Puasa ini ialah rutin tahunan, acara tahunan. Mai bulan ni kita puasa. Tetapi kesan tarbiyah, didikan puasa itu tak masuk ke dalam jiwa kita. Ia adalah puasa turun-temurun. Pasal apa hang puasa? Memang tiap-tiap tahun bulan ni aku puasa lah. Pasal aku daripada kecil lagi duduk puasa. Tapi dengan tak penyabak, perongweh, baran, kawai, haloba, tamak, duk ada situ lah. Tak berubah juga. Kan? Kita pun fikir, dia ni kalau tak puasa pun tak apa juga. Kan? Dan yang terakhir Nabi kata apa? Nabi kata sesungguhnya orang yang apabila dia berakhlak dengan akhlak yang mulia ini, dia akan mendapat pertolongan Allah. Tengok. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada satu orang sahabat dia kata, "Inna li qarabatan asiluhum." Aku ada seorang saudara. Ayat ni kita macam mana kita nak respon orang yang buat tak elok kat kita. Kan? Kadang-kadang kita buat elok, orang buat tak elok, kita kata apa? Saya jaga dia buat tak elok ke dia buat tak elok saya tak mau kan. Tengok hadis ni. Dia kata, "Ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum." Aku ada satu orang keluarga, qarabah, tuan-tuan sebut kerabat tu daripada perkataan Arab. Qarabah qarib, dekat.
Pasal itu kita kata kaum kerabat, orang yang dekat dengan kita. Qarabah. Kan? Qarabah. Dia kata saya ada satu orang keluarga yang dekat dengan saya. Asiluhum. Saya yang duk buat baik kat dia. Wa yaqta'uni. Tapi dia duk tak mau nak. Saya duk cuba nak hubung silaturahim, dia duk putih. Saya cuba nak buat baik, dia kata wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Saya nak pergi buat baik, depa buat tak elok kat saya. Saya pergi cakap elok-elok, depa pergi cakap tak elok. Saya pergi ziarah, depa tutup pintu. Saya pergi bagi apa-apa, depa tak mau ambil. Depa tak mau mai. Saya panggil, depa tak mau mai. Saya sakit, depa tak mau ziarah. Saya saja yang duk pulun. Depa ni Rasulullah tak mau, macam tak bagi respon yang baik. Apa yang patut saya buat? Nabi kata, la in kunta kama qulta faka'annama tusaffihumul malla wa la yadhalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Kalau betul apa yang kau cakap, Nabi kata kalau betul apa yang kau cakap, betul kalau engkau berusaha nak buat baik, mereka tak mau buat. Kalau betul apa yang kau cakap, seolah-olah engkau sedang memasukkan api neraka ke dalam mulut mereka. Bukan kau punca dia, tapi perangai mereka tu yang tak elok tu. Kadang-kadang tuan-tuan, kita nak buat elok, anak menantu kita buat tak mau elok. Macam tu lah, kan? Dia sama ya. Kan? Saya ni buat habislah ustaz weh, tapi depa ni menantu saya ni macam ni tak apa. Cuma Nabi kata apa? Nabi kata jangan balas dengan keburukan. Tetap engkau berbuat baik. Kerana apa? Selagi mana engkau bersikap demikian, Allah Taala akan menolongmu. Jadi kita jangan saya 2-3 kali saya ajak, dia tak mau dengar, 2-3 kali saya minta maaf, dia tak mau maaf, 2-3 kali saya buat baik, dia tak mau buat baik. Lah ni saya pun nak ajak balik dia. Jangan. Jangan. Nabi kata sesungguhnya Allah Taala akan membantumu dalam menewaskan mereka. Kan? Tu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan akhirnya tuan-tuan, di dalam hadis ni tadi Nabi habaq orang yang dekat. Dalam hadis ni Nabi cerita juga orang yang jauh. Orang yang duduk jauh dan orang yang paling baginda benci. Ada 3. Orang yang paling Nabi benci dan orang yang abghadakum wa ab'adakum. Orang yang paling aku benci dan paling jauh daripada aku, duduk di hari kiamat nanti, ar-thartharun. Mereka yang jenis bersembang derah, kemah. Bersembang tinggi. Bersembang ni duk kira nak duk kira macam mana? Al-thartharu ni dia bercakap banyak ni, kira macam man kathura kalam kathura khata, wa man kathura khata kathura dhunub. Siapa yang cakap banyak, dia akan silap. Banyaklah silap dia. Siapa yang banyak silap, banyaklah dosa dia. Wa man kathura dhunub fannaru aula bih. Siapa yang banyak dosa dia, banyaklah tempat dia neraka lah. So al-thartharun kathir. Orang yang banyak cakap. Banyak cakap ni, cakap benda-benda yang tak sepatutnya, cakap tentang isu-isu yang tak sepatutnya, kan? Mengulas semua tajuk dia nak ulas. Dialah pengulas bola sepak, dialah pengulas ekonomi, dialah pengulas politik semasa, dialah pengulas nu, pengulas ni, pengulas nu, kan? Ada satu polis trafik aksiden jalan raya tu, saya ada. Dia cerita kat saya. Dia kata, ustaz, pengalaman dia jadi polis trafik ni banyak lah. Bila sampai di tempat kejadian, polis sampai di tempat kejadian, ni pengalaman dia lah, dia kata, ustaz, mangsa sepatah tak cakap. Orang yang belah kawan tu pun tak cakap. Tapi yang mai dekat saya ni, duk repot sekarang ni, orang yang tak ada di tempat kejadian dan hadir selepas kejadian. Dan selalunya saya tahu dah, hak pasien cakap banyak ni, sahih dia tak ada. Saya akan tanya, hang siapa? Dia kata lah, masa tu dia pulih, dia cengik. Hang siapa? Mangsa? Tak. Hang belah dia? Tak. Hang tengok? Tak. Saya baru sampai. Oh. Yang ni al-thartharun. Dia sembang, macam ni. Dia ni salah ni. Ni sembok ni tak kena ni. Macam sembok ni tak boleh duduk tani ni. Tani memang duduk jadi. Hang ada tak? Tak. Hang nampak tak? Tak.
Hang duk lah kereta tu sekali kat tak. Saya pun baru sampai ni. Saya sampai dulu, betul tuan sampai. Ni hang sengak pergi duduk tepi. Azhar-zarun. Ulah banyak. Kan? Macam orang bercerai. Oh, dia ulah dulu. Kan? Kalau dia tu ada maklumat, tak apalah. Dia pun tak ada maklumat. Dia saksi kejadian, tak apalah juga. Dia saksi benar. Hang tahu mana? Tadi saya sampai kawan tu cerita saya. Mana kawan mana? Kawan mana? Tak tahu. Kan? Yang ni tak mau. Yang itu yang pertama. So kita tuan-tuan bercakap pada tempat yang perlu, mengulas pada tempat yang kita tahu. Kan? Artarut. Kemudian wal mutasyaddiqun, iaitu orang yang apabila dia cakap, dia akan mempermain-mainkan orang. Dia akan menghina orang lain. Dia akan memperolok-olokkan orang lain. Yang ni style orang yang nombor 2. Dia sembang tinggi, dalam masa yang sama dia akan perendah orang lain. Pasal tuan-tuan, satu manusia ni dia nak hebat, dia kena pelekeh orang lain. Tu salah satu cara tu. Wal mutasyaddiqun ni orang yang bila dia cakap mesti dia akan downgrade orang lain. Contoh bagi saya, bagi contoh. Siapa ceramah? Ustaz tu patut tak ada orang. Nak abang kata dia tu hebatlah. Nak abang kata dia tu hebat. Cara dia macam tu. Siapa masak aku lah? Kawan tu masak. Lain kali beli biar aku masak pula. Nampak. Dia ada saja dia nak habaq kata dia lebih. Tapi kalau dia cerita dia lebih saja, dia mungkin arsar-sarun tadi. Yang ni dia mutasyaddiqun. Dia angkat diri dia, pada masa yang sama dia peleceh orang lain. Ini ada. Ini ada. Dan yang ketiga wal mutafaihiqun, iaitu mereka yang sombong, takabur dalam bercakap. Sombong dalam bercakap. Okey? Jadi Nabi kata yang 3 golongan ni, mereka ni yang paling, dan ketiga-tiga ni tuan-tuan tengok dia berkait dengan apa? Cakap meninggi, cakap banyak, cakap sombong, dia berkait dengan akhlak. Jadi kalau kita boleh patah balik, orang yang akhlak baik dekat dengan Nabi, orang yang akhlak buruk jauh dengan Nabi SAW. Jadi cantiklah tajuk ni dalam bulan puasa ni. Pasal bulan puasa ni bulan di mana kita kurang bercakap, kurang melihat, kurang mendengar, tapi kita banyak diam. Kita banyak diam dan kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan, kalau daripada banyak-banyak amalan tadi, salah satu kita dapat, kita bangkit esok, ada kerusi kita, ada seat kita, ada tempat kita, ada nama kita di sebelah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.